Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cungkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Terima kasih juga kepada semua yang menonton, yang dah subscribe, dan pada yang belum lagi subscribe, anda bolehlah subscribe untuk terus menonton video-video dari akak, insyaAllah. Untuk kali ini akak akan menceritakan dua kisah seram. Dan kisah-kisah ini adalah perkongsian dari seorang subscriber. Tapi sebelum tu, akak mendoakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, berada di dalam keadaan sihat dan sejahtera selalu. Dan bagi yang kurang sihat, akak doakan semoga cepat sembuh, semoga dipermudahkan segala urusan kita semua, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tanpa melengahkan masa, jom bersama dengan akak mendengarkan kisah-kisah yang akak maksudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Untuk pengetahuan korang semua, kedua-dua kisah ni adalah kisah benar yang terjadi. Tapi nama tempat akak terpaksa rahsiakan seperti yang diminta oleh subscriber yang sharekan kisah ni. Jom kita selami kisah yang pertama. Kisah yang pertama ni mengisahkan makhluk dekat hutan. Makhluk tu dia mengikut anggota tentera balik ke rumah sewa. Macam itulah bunyi dia. Kejadiannya tu dilalui oleh Azlan. Azlan merupakan seorang tentera korang. Tentera yang berpangkat sarjan. Azlan bertugas di sebuah kamp tentera di utara tanah air. Dia dah berkahwin dan dia dah mempunyai 2 orang anak pada waktu tu. Azlan dia menyewa di sebuah rumah yang letaknya hampir 5 km dari kamp tempat dia bertugas. Dek kerana masa tu kaunter dah penuh, so terpaksalah dia menyewa dekat luar kamp. Nak dijadikan cerita, pada satu hari pasukan tentera di mana Azlan tu bertugas akan menjalani tugas-tugas operasi di sempadan. Jadi seminggu sebelum keluar menjalankan tugas-tugas tersebut, Azlan dia macam biasalah. Dia akan hantarkan anak-anak dia dengan isteri dia tu balik ke rumah mak mertua dia yang terletak di Taiping, Perak. Azlan sendiri pun sememangnya berasal dari negeri Perak juga. Setelah selesai dia hantarkan anak-anak dia balik kampung, Azlan dia pun menetaplah untuk sementara dekat barek sarjan yang sememangnya terletak dalam kamp. Bila tiba waktu tarikh yang dah ditetapkan sebelum bergerak keluar dari tempat operasi, Azlan ni dia selaku pelantun sarjan di sebuah company, dia pun periksakanlah segala kelengkapan serta segala peralatan anak-anak buah dia yang perlu dia bawa. Dia tengoklah contohnya macam bekalan peluru, ransom, tempur dan sebagainya lah yang berkaitan. Ransom tempur ni kalau korang tahu dia makanan untuk diorang makan masa operasi. Tepat pukul 10 pagi, pasukan mereka pun mulalah bergerak menaiki beberapa buah terak dan keluar dari kamp menuju ke tempat operasi. Kira-kira 2 jam je. 2 jam setengah lebih kurang macam tu lah perjalanan mereka. Mereka pun sampailah ke tempat operasi. Bila dah melakukan serah menyerah tugas dengan pasukan terdahulu, iaitu Regimen Ranger, maka mereka pun mula menjalankan tugas-tugas operasi seperti yang diamanahkan kepada mereka. Azlan dia ni dari pasukan askar Melayu tau, bukan ranger. Bermula dari saat tu, pasukan mereka akan menjalani tugas-tugas operasi selama 3 bulan. Maknanya, mereka ni akan berada dalam hutan tu selama 3 bulan dan akan ada kumpulan lain pula yang akan datang gantikan mereka macam apa yang sedang mereka buat tu. Dalam operasi hutan tu pula,
pasukan mereka ni akan dipecah-pecahkan kepada kumpulan-kumpulan kecil yang berkekuatan dari 30 hingga 40 orang anggota. Nak dijadikan ceritanya, bila dah hampir 2 bulan mereka ni menjalani tugas operasi dekat hutan tu, pada satu hari Azlan dia berpangkat sarjan, akak dah cakap kan. Dia bawa beberapa orang anggota dia jalankan tugas untuk buat rondaan dalam hutan tebal. Maksudnya dia agak jauh sikit daripada base dia. Dan itu adalah rutin tugasan dia. Pada satu hari tu, satu ketika tu, sewaktu mereka berhenti, mereka berehat setelah mereka ni penat berjalan dalam jarak yang agak jauh, mereka nak ambil balik semula tenaga, so mereka berhenti juga sekejap. Mereka nak top up balik tenaga, macam tu lah. Mereka pun duduklah berehat. Masa tu adalah anggota Azlan ni yang duduk dekat atas tanah, ada yang sekadar menyandar je dekat pokok, dan ada yang rehat dalam keadaan yang cuba untuk baringkan sikit badan dia, macam tu lah. Tiba-tiba meluru ke arah mereka ni seekor babi tunggal sebesar lembu dengan 2 taring tau. Taring dia besar, dah lah besar, dia melengkung ke atas. Macam tu. Babi tunggal tu dia datang menyerang tiba-tiba je. Dia merempuh, dia menyondol, lepas tu dia gigitkan pada mereka ni. Dalam keadaan kelang kabut tu, ada yang dah bertempiaran lari, ada yang panjat pokok. Babi tunggal yang besar tu tetap juga mengamuk dan mencederakan ramai anggota Azlan. Azlan dia dapatkan perlindungan. Dia cuba untuk membantu situasi tau. Bila dia berlindung dekat satu akar pokok yang besar ni, dia pun ambil lah senjata dia tu, dia nak lepaskan tembakan. Jadi bila dia dah lepaskan tembakan bertubi-tubi ke arah babi tunggal tu, tembakan tu cuma mampu mencederakan tapi tak mampu mematikan babi tunggal yang tengah mengamuk tu. Terdetiklah dekat hati Azlan. Betul lah kata sesetengah orang tua, bahawasanya babi tunggal yang bersaiz besar selalunya kebal dan takluk dengan senjata tajam. Babi tunggal tu terdiam. Bila dah ditembak betul-betul gitu, dia terdiam. Lepas tu, dia memandang dan merenung ke arah Azlan yang menembak dia. Jarak antara Azlan dengan babi tunggal tu cuma 10 meter je korang. Azlan dia cepat-cepat ditukarkan pula magazin dia dengan yang baru. Magazin tu kelopak peluru lah. Dia top upkan balik semula peluru dia, bagi penuh balik semula. Lepas dia tukar magazin tu, dia lakukan perkara tu dengan cepat tau. Sebab dia tak nak nanti babi tunggal tu akan terus terekam dekat dia. Dia tak nak macam tu. Jadi bila sepantas kilat dia tukarkan magazin tu, dia buat tembakan bertubi-tubi ke arah babi tunggal tu. Dengan tempikan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersama dengan tempikan tu, dia terus juga menembak hampir 10 das. Dan tembakan tu memang mengenai tepat kepala babi tunggal yang datang menuru ke arah dia tu. Babi tunggal tu tersungkur dekat perdu pokok besar. Manakala taring dia yang panjang hampir 8 cm tu melekat dan tertusuk pada bani pokok, pada akar pokok yang besar kat situ. Babi tunggal tu menggelupur, lepas tu dia keluarkan bunyi yang sangat menakutkan, bunyi yang mereka tak biasa dengar. Lepas tu babi tunggal tu mati dekat situ. Jadinya akak bukan ceritakan ni saja-saja, ada perkaitannya. Lepas tu cepat-cepatlah Azlan ni dia pergi memeriksa keadaan anggota-anggota dia. Rupa-rupanya nampak je macam seekor babi tunggal sebesar lembu. Tapi ramai anggota dia yang tercedera. Dan ada 2 orang anggota dia ni dalam keadaan parah. Azlan dia terpaksa membuat panggilan menggunakan radio semboyan kepada ketua dia. Dia nak maklumkan bahawa anggota dia dah diserang oleh babi tunggal dan anggota dia dah cedera parah. Dalam setengah jam kemudian, pasukan bantuan pun tiba. Masa tu kan para medikal dia bagilah rawatan kecemasan sementara nak tunggu jurutera buat LP untuk pendaratan helikopter. Setelah helikopter sampai, apa semua, para anggota yang cedera diterbangkan ke hospital. Bermula daripada itulah, makanya mereka ni, Azlan dengan anggota-anggota yang lain yang masih berada di hutan tu, telah diganggu tiap kali menjelang malam. Macam-macam gangguan yang sangat menyeramkan
yang sangat menakutkan yang mereka alami tau. Terutamanya pada Azlan ni. Azlan ni lah. Sebab maybe lah, dia lah yang menembak dan membunuh babi tunggal tersebut. Mereka diganggu dengan suara-suara yang menyeramkan. Suara perempuan. Suara perempuan dalam hutan. Perempuan mana yang nak stay dalam hutan? Tapi suara tu, akak cerita ni pun akak meremang tau. Dia macam suara yang bukan ketawa yang biasa akak ceritakan. Tapi dia macam memang serang lah. Serta suara tempikan. Ada juga yang bertempik, tapi tempik yang biasa mereka memang tak pernah dengar. Yang sangat kuat dan mengejutkan seluruh anggota dia, Wak Imak, pada masa mereka memang dah lena tidur. Memang masing-masing dah terkejut. Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Masing-masing bertanya tau antara satu sama lain. Ada satu ketika tu, anggota mereka terpaksa menembak seekor ular tedung selah. Besar sangat. Ular tu warna kuning langsat. Mereka terpaksa tembak sebab ular tu dah memanggungkan kepala dia setinggi 4 meter. Lepas tu, ular tu dia nak menuju ke arah base mereka. Sambil tu, ular tu mengeluarkan seakan-akan bunyi macam ayam betina berkepak-kepak-kepak-kepak. Setelah ditembak mati ular tu, kesemua mereka merasa sangat terperanjat dan terkejut bila mereka tengok ular tedung selah tu bersaiz yang sangat besar. Sebesar betis orang dewasa dan panjang dia hampir 8 meter. Panjang sangat. Setiap hari mereka ni akan diganggu. Tak kira lah masanya siang ke, malam ke selepas mereka bunuhkan si ular tu kan. Memang bertubi-tubi jugalah mereka diganggu. Sehinggalah mereka tu keluar dari kawasan operasi hutan tersebut. Setelah mereka balik ke kamp, Azlan ni disangkakan bentuk-bentuk gangguan yang macam tu dah tak ada. Apa yang mereka lalui tu dah berakhir, Alhamdulillah. Tapi sebenarnya tidak sama sekali korang. Memang tak sama sekali. Kejadian yang berlaku di hutan tu juga disaksikan sendiri oleh orang kampung yang berdekatan. Kalau orang kampung boleh flashback balik, ada siapa-siapa yang mungkin tahulah pada peristiwa ni, mungkinlah mereka boleh komen untuk jelaskan tentang kisah ni. Untuk kisah yang pertama, perjalanan dia semasa Azlan ni menjalani operasi dekat hutan dah habis. Akak akan teruskan dengan gangguan yang seterusnya di rumah sewa. Selepas selesai mereka menjalani tugas operasi tu, anggota yang terlibat dengan penugasan operasi dekat sempadan diberikan cuti selama seminggu. Dengan kesempatan ni, Azlan dia gunakan sebaik mungkin. Dia nak balik ke kampung halaman dia pula, dekat Perak. Alang-alang dia ambil isteri dia, anak dia kan, dia nak balik kampung pula. Untuk dia balik kampung, dia perlu balik dahulu ke rumah sewa dia untuk kemaskan barang nak bawa balik ke kampung. Azlan dia pun pergilah ambil semula isteri dia, anak-anak dia dekat kampung mertua dia. Dia bawa balik isteri dia tu ke rumah sewa mereka. Dekat sinilah bermulanya siri-siri gangguan yang memang ekstrim dan dahsyat. Setelah mereka ni balik ke rumah sewa mereka yang ditinggalkan kosong selama 3 bulan tu orang, Azlan dengan isteri dia memang kena bersihkan lah dulu rumah tu. Kalau nak masuk dalam rumah tu, of course lah banyak habuk kan. Banyak perkara yang perlu mereka lakukan. Maklumlah, dah lama sangat mereka tinggalkan rumah tu. Jadinya, isteri Azlan dengan Azlan ni mereka kenalah mop lantai, sapu sawang, macam-macam lagi lah yang berkaitan kerja-kerja rumah tu. Isteri Azlan ni nama dia Ayu. Ayu dia buatlah kerja-kerja tu semua macam biasa sebab memang tu jugalah rutin dia. Bila setiap kali mereka ni balik daripada Azlan tu pergi operasi, tinggal rumah lama-lama macam tu lah juga, dia akan uruskan rumah dia. Bila mereka buat kerja tu, buat punya buat, ngongek semua sampai ke malam, rumah yang mereka sedang duduk tu korang tiba-tiba bergegar-gegar. Azlan dengan Ayu ni dia ada dengar tau bunyi tapak kaki dekat atas bumbung zinc rumah mereka. Akak bagi tahu rumah mereka ni atap dia zinc. Jadi bunyi derapan tapak kaki tu jelas sangat menakutkan. Sebenarnya
Azlan dia tak ceritakan pun lagi apa yang dia alami dia tu masa bertugas dekat hutan tu. Dia masih belum bersedia nak ceritakan kepada Ayu ni. Sebelum tu, dia nak bagi tahu ada gangguan sebelum ni dia alami apa semua-semua. Tapi dia tak nak mengganggu emosi Ayu dan dia rasa tak perlulah kot nak bercerita dekat Ayu kan sebab hal kerja kan. So dia abaikan lah. Jadi bila dia dengan Ayu ni diganggu pada malam tu, Azlan mulalah dia rasa syak bahawa makhluk-makhluk kat hutan tu dah ikut dia balik ke rumah. Ada makhluk ni sedang mengganggu dia dan keluarga dia bermula dari malam tersebut. Azlan sekeluarga dia terusan juga diganggu sampailah ke pagi. Mereka langsung tak dapat nak tidur sebab gangguan-gangguan tu memang ekstrim. Akak gambarkan sikit tentang rumah sewa yang disewa oleh Azlan ni sebelum akak pergi lebih jauh lagi. Rumah tu dia 2 tingkat. Pada tingkat bawah boleh dipakai kereta. Ada pintu masuk terus masuk ke dapur. Tengah-tengah tu dia ada tangga, anak tangga untuk naik ke tingkat atas. Dekat tingkat atas, dia cuma ada bilik dengan ruang tamu kecil je. Tingkat bawah cuma ada dapur dengan bilik air sahaja. Rata-rata rumah dekat Kedah, terutamanya rumah sewa, memang macam tu. Akak teruskan story akak. Bila dah menjelang pagi, Azlan dengan Ayu ni, dia dah mendengar bunyi azan subuh. Mereka solat sama-sama, Alhamdulillah. Lepas tu, dek kerana mereka ni dah terlalu penat, diganggu kan. Mereka sekeluarga pun terlena selepas subuh. Bila mereka terjaga, barulah mereka sedar dah tengah hari. Masa tersedar tu, hanya Azlan dengan Ayu sahaja yang bangun. Anak-anak dia stay juga masih tidur lagi dekat atas. Jadinya, Azlan dengan Ayu ni, dia nak turun ke bawah. Bila Azlan dan Ayu ni, dia nak turun ke bawah, alangkah terperanjatnya mereka bila mereka tengok keadaan dapur dekat bawah tu dah berselerak korang. Pintu dapur dekat bahagian bawah tu dah terbuka. Siapa yang buka? Mereka tak buka pun, tapi terbuka. Pinggan mangkuk dilempar keluar rumah, habis bertaburan, habis pecah melalui pintu dapur tu. Pinggan-pinggan kaca tu semua, of course lah, memang berselerakan dengan kaca dekat luar dapur. Seolah-olah macam seseorang yang baru je lepas mengamuk. Azlan dia ada ternampak bekas tapak kaki pada cermin kereta dia sebab dia pergi tengok kat luar kan. Bila diteliti betul-betul, Azlan dia tak dapat nak sahkan bekas tapak kaki yang berlumpur pada kereta cermin dia tu. Bukan kereta cermin kereta dia tu milik siapa? Milik beruang ke apa ke, dia tak dapat nak pastikan lah. Tapi dia dapat rasakan lah bentuk tapak kaki tu macam seakan-akan tapak kaki beruang pun ya. Beruang ke? Macam tu. Dia confused tau. Jadi bentuk tapak kaki tu dia memanjang dan jelas kelihatan ada kuku. Kuku yang panjang, bentuk dia seakan-akan kuku burung helang. Macam tu ke korang kalau tapak kaki beruang? Tapi seakan-akan lah kan. Disebabkan kesan tapak kaki tu berlumpur, jadi sangat jelaslah kesan tu ditinggalkan pada cermin kereta Azlan. Azlan dia abaikan apa yang dia nampak dekat kereta dia, so dia biarkan. Dia dengan Ayu pergi kutipkan sisa-sisa kaca yang bertaburan dekat atas tanah. Lepas tu mereka sama-sama lah together, mereka bekerjasama buangkan apa yang berselerak, yang mana tak boleh pakai tu memang mereka buang. Masa mereka melangkah nak masuk ke dalam rumah, Azlan dia terkejut tau. Sebab Ayu menjerit ketakutan bila mereka sama-sama melihat satu lembaga berbulu tebal warna hitam. Dengan muka yang sangat hodoh, mata lembaga tu merah menyala sedang mencangkung di atas meja makan mereka. Imagine, cuba bayangkan. Ayu tak boleh nak tengok keadaan tu, terus rebah dekat situ juga. Dia pengsan dekat situ. Azlan cepat-cepat dia papahkan Ayu masuk ke dalam rumah. Dalam masa yang sama, Azlan dia stay juga pandang ke arah meja makan. Tapi makhluk yang menakutkan mereka tu dah tak ada dah. Sekali pandang je mereka berdua betul-betul nampak tadi. Lepas tu dah tak ada dah. Dah gaib, tak tahu ke mana. Azlan dia berusaha dia nak pulihkan Ayu. Alhamdulillah berjaya. Akhirnya, Azlan dengan Ayu ni dia cepat-cepat menuju ke arah anak tangga sebab mereka ni nak naik ke tingkat atas.
mereka risaukan anak-anak mereka yang masih lagi tidur ke atas. Bila sampai ke bilik tidur utama, bilik mereka tu, alangkah terkejutnya mereka bila mana mereka ternampak kelambu mereka hangus terbakar dan masih mengeluarkan asap. Ayu meraung-raung tau, memanggil nama anak-anak dia. Jadi agak cemas sangat situasi pada waktu tu. Anak yang sulung lelaki dia berumur 5 tahun. Sementara anak yang kecil perempuan baru je berusia 3 tahun. Mana tak terkejutnya orang bila dah jadi macam tu dalam keadaan kebakaran macam tu. Azlan dengan Ayu dia mencari di seluruh bilik tapi kedua-dua anaknya tu tak ada. Tapi entah macam mana Azlan dia boleh nak terpandang tau pada kayu alang rumah berdekatan dengan bumbung rumah dia. Kedua-dua anak mereka sebenarnya sedang tidur di atas kayu alang rumah mereka. Azlan dengan Ayu dia menjerit tapi anak-anak dia macam tak dengar jeritan mak dia tu. Azlan dia rasa sangat cemas. Dia panjatkan juga kayu yang ada pada dinding rumah dia tu. Dia usahakan juga nak memanjat ke kayu alang rumah dia tu. Dia nak dapatkan anak-anak dia. Dia nak selamatkan anak-anak dia. Alhamdulillah, akhirnya dia berjaya. Macam tak percaya. Macam mana anak mereka ni boleh berada dekat situ, boleh tidur dalam keadaan nyenyak tanpa terkejut pun. Walaupun Azlan dengan isteri dia Ayu ni dah jerit-jerit panggilkan anak-anak dia tu. Memang anak dia tak respon, tak dengar. Seolah-olah macam, kata macam disampuk lah macam tu. Bukan sampuk korang. Tapi macam terpukau. Macam terpukau kan. Azlan dia berjalan perlahan-lahan dan dia sangat-sangat berhati-hati dekat atas kayu alang rumah semasa dia nak turunkan anak-anak dia tu. Cepat-cepat dia hulurkan anak-anak dia seorang demi seorang kepada Ayu dan Ayu pun sama juga disambut seorang demi seorang dari bawah. Sejak kejadian tu, seluruh kampung dia jadi tergempar. Tok penghulu, imam masjid, penduduk kampung, semua bergegas-gegas pergi ke rumah Azlan bila tersebarnya cerita mengenai kejadian tu. Semua orang terkejut dan hairan tau. Macam mana anak-anak Azlan diangkat dari bawah dia tempat tidur, pergi naik dibawa ke atas kayu alang rumah. Boleh pula dia tertidur kat situ. Bila imam dengan Tok Penghulu sampai ke rumah Azlan, mereka dah tengok dengan mata mereka sendiri satu kejadian yang sangat aneh. Of course lah mereka akan terkejut. Perkara tu berlaku bukan dari mulut ke mulut sahaja, tapi perkara yang mereka tengok tu malah lebih mengejutkan lagi. Kalau mereka dengar daripada orang kampung bahawasanya anak dia tidur kat situ, dah terkejut kan? Tapi kali ni lagi mengejutkan. Sebab mereka nampak periuk nasi seolah-olah diangkat dan dilempar kepada imam dan Tok Penghulu. Jadi, penduduk kampung yang bersama dengan imam dan Tok Penghulu tu menyaksikan kejadian tu, mereka juga masing-masing lari bertempiaran. Mereka ketakutan tau. Sebab objek tu bergerak tanpa ada sesiapa pun pegang. Seolah-olah macam objek tu semata-mata. Tak kepanik mereka jadinya pada waktu tu bila melihat kejadian yang menakutkan. Periuk tu dia bukan sahaja terangkat, bergerak sendiri, malahan dihempas tau. Seolah-olah macam itu satu kemarahan yang sangat-sangat besar. Itu bukan satu gurauan lah bagi mereka. Sebab itulah mereka melarikan diri. Lepas tu, mereka adakan satu mesyuarat tergempar dekat surau untuk cari punca pada permasalahan tu. Kalau boleh mereka nak selesaikan apa yang berlaku kepada keluarga Azlan. Mereka tak nak kejadian tu terus-menerus menjadi perbualan penduduk kampung dan akhirnya menyebabkan penduduk kampung ni tak selesa, tak rasa aman, rasa takut. Mereka nak cuba halang perkara tersebut. Akhirnya satu kata sepakat telah dicapai oleh penduduk tau. Pada malam nanti, penduduk kampung semua diminta hadir ke rumah Azlan selepas solat Isyak untuk majlis membaca Yasin. Bacaan Yasin tu akan diketuai oleh imam masjid. Jadi bila dah menjelang malam selepas solat Isyak, semua yang hadir mesyuarat setuju. Dah setuju tu, maka penduduk kampung pun datanglah pada majlis tersebut yang diadakan di rumah sewa Azlan tu. Semasa majlis bacaan Yasin tu sedang dijalankan,
Tak semena-mena, kain langsir pada tingkap rumah Azlan terbakar dan asap memenuhi sekitar ruang tamu rumah dia. Akak tak bagi tahu tadi kan. Tadi awalnya dia dah main api tau. Dia dah bakarkan kelambu pada bilik Azlan. Azlan sempat selamatkan keadaan. Kali ni dia main pula di sekitar ruang tamu, ditonton pula dengan penduduk-penduduk kampung. Ada penduduk kampung ni dia tutupkan hidung. Ada yang terbatuk-batuk dan ada yang berlari keluar. Ada juga yang terus balik ke rumah masing-masing. Bukannya situasi tersebut cuba ditangani dengan bantuan untuk menyelesaikan, maksudnya untuk membasmi kebakaran tu. Tak ada. Tapi dah berjadi macam cemas sangat, dah ada yang takut apa semua kan. Ada jugalah penduduk kampung yang masih stay kat situ, yang membantu Azlan ni untuk padamkan api tu. Penduduk yang hadir pada waktu tu dah semakin berkurangan dan dalam masa yang sama jugalah berlaku perkara yang lagi pelik dan lagi sukar untuk diterima akal. Entah macam mana dalam ramai-ramai penduduk yang hadir tu, mereka mula terperasan bila mereka melihat ke arah kayu alang. Masa tu kan kelihatan sebatang rokok seolah-olah sedang dihisap oleh seseorang. Nampak rokok aja, orang tak nampak, tapi seolah-olah dihisap oleh seseorang. Sebabnya bila orang yang hisap rokok kan, rokok tu akan disedut, dihembus, disedut, dihembus. Macam itulah situasinya kalau manusia yang hisap. Jadi keadaan yang sama juga berlaku. Seolah-olah macam ada manusia yang hisap, yang hembus, apa semua, yang hisap, yang hembus. Asap rokok tu berkepul-kepul. Seolah-olah asap rokok tu memang terhasil daripada proses hisap dan hembus. Mereka dapat lihat dengan jelas tau. Sampai habis sebatang rokok. Bila dah habis sebatang rokok tu, makhluk yang mereka tak dapat nak lihat di mata kasar mereka tu, dia membaling putung rokok ke arah penduduk kampung yang masih ada dekat situ. Tak cukup dengan tu, naskah Yasin macam seolah-olah direntak tau dengan tangan orang yang tak nampak. Naskah Yasin tu bergerak, terapung, naik ke atas, lepas tu tergantung di awangan macam tu, seolah-olah macam dipegang oleh seseorang. Semua yang hadir terkejut, masing-masing sebut Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Masing-masing membaca Yasin. Sebab mereka hadir pun memang nak baca Yasin kan. Mereka teruskan juga membaca Yasin. Tetap juga mereka gagahkan diri bacakan Yasin. Mereka dapat dengar dengan jelas pada waktu mereka baca Yasin tu, ada satu suara yang sangat lancar turut sama baca Yasin dari atas kayu alang rumah tu. Sama-sama dia follow je. Seram gila suara tu. Dia ikut je apa yang sedang penduduk kampung tu bacakan. Ini akan ambil petikan daripada owner cerita ni tau. Saya yakin dan sangat percaya sekiranya ada penduduk kampung yang menyaksikan perkara tersebut, bila dengar balik semula cerita ni daripada Cengkeh Channel, saya yakin mereka akan mengiyakan apa yang sedang akak ceritakan. Perkara ni benar-benar terjadi pada tahun 1980-an. Kalau ada yang menyaksikan perkara ni atau pernah mendengar kisah ni, akak mintalah mereka tolong masukkan komen di ruangan komen di bawah. Ini adalah permintaan daripada subscriber yang sharekan kisah ni. Okey, akak teruskan pula story akak. Setelah selesai majlis bacaan Yasin tu, penduduk kampung mula balik ke rumah masing-masing. Dah balik rumah. Jadi bila semua penduduk kampung dah balik rumah, tinggallah Azlan dengan isteri dia Ayu. Masa tu Azlan dengan isteri dia Ayu mengemaskan rumah mereka. Abah, tengok tu, kata anak Azlan yang sulung, anak lelaki dia, sambil menunjukkan ke arah kayu alang rumah Azlan. Dalam masa yang sama, Ayu dia mendongak ke atas tau. Dia nak tengok kan apa yang anak dia tunjuk. Tak ada apa pun Along, kata Azlan. Tu Abah, ada nenek dengan Wan sedang duduk atas kayu alang, kata anak lelaki Azlan. Perkara ni berlaku di kampung Alun Merah, Alusta, Kedah. Aduh tu Abah, kata anak lelaki Azlan. Atuk dengan Wan sedang duduk atas kayu alang rumah sambil menjuntaikan kaki dia. Tengok ayah, tengok Abah,
jutaikan kaki dia lah. Dua-dua kaki dia turun ke bawah. Dah. Along, jangan nak tengok lagi, kata Azlan pada anak dia tu. Sementara tu, Ayu dah menggigil-gigil dah ketakutan. Kita nak buat macam mana ni bang? Kata Ayu. Ayu dah tak sanggup lagi nak hadapi semua ni. Kata Ayu kepada Azlan sambil menangis. Kerana terlalu takut yang teramat sangat. Sabarlah Ayu, nanti abang pergi ke camp, abang minta pertolongan dengan ketua abang. Abang minta tolong dengan ustaz dekat dalam camp. Harap-harap diorang dapatlah bantu kita. Kata Azlan sambil dia cuba tenangkan juga isteri dia Ayu. Malam pun dah semakin larut, dah semakin ke tengah malam. Ayu dengan anak-anak mereka ni pun ambil juga kesempatan tu sebab mereka dah penat, so mereka tertidur. Sementara Azlan dia tak dapat nak lelapkan mata dia pada waktu tu. Dalam masa Azlan duduk termenung sorang-sorang sebab dia tak dapat tidur, anak sulung Azlan ni tiba-tiba merengek. Merengeknya seolah-olah macam mengigau lah korang. Azlan pun dia tepuk-tepuk kalau anak sulung dia tu. Tanpa Azlan duga, anak lelaki dia tu bersuara sambil pejamkan mata. Abang nak tahu ke bagaimana rupa atuk dan Wan yang duduk ke atas kayu tu? Ya. Along bagi tahulah Abah. Bagaimana rupa mereka, kata Azlan sambil berbisik ke telinga Along. Atuk pakai baju putih, pakai kain pelekat, sementara nenek pakai telekong. Kata anak dia. Betul ke apa yang Along cakap ni? Tanya Azlan pada Along. Along tu dia anggukkan kepala dia. Tandanya betul. Tapi mata dia stay juga terpejam. Macam mana ya rupa mereka Along? Tanya Azlan. Kedua-duanya ada mata. Confirm lah ada mata. Mata dia besar. Dan mata dia terjegil, bulat. Sementara kaki atuk panjang, berjuntai dekat bawah. Lepas tu kat tangan atuk ada tongkat macam buluh. Dekat tangan nenek kuku dia panjang. Kata anak lelaki Azlan, dan lepas tu anak lelaki dia terus diam. Terus sambung balik tidur. Lepas tu Azlan didengar bunyi dengkuran. Rupanya anak dia memang tengah tidur korang. Anak dia tak sedar pun apa yang dia cakap. Tak tahulah sama ada dia mengigau ke ataupun dah ada sesuatu yang memang dah merasuk anak dia. Azlan dia sangat yakin pada waktu tu anak dia memang dah pun tidur. Azlan dia tengok pada jam dalam bilik tu dah pun hampir ke pukul 3 pagi. Azlan dapat dengar dengan jelas suara dekat luar bilik mereka tu seperti bunyi orang sedang berjalan tau. Mundar-mandir berjalan dekat luar bilik tidur dia. Dalam masa yang sama, Azlan dia mendengar suara lelaki tua berdeham. Sangat jelas ditambah pula dengan suasana yang waktu tu sepi sangat. Azlan dipasangkan juga telinga dia nak dengar juga bunyi tersebut. Sama ada bunyi tu stay ada ataupun dah tak ada. Bunyi tapak kaki tu berjalan menuruni anak tangga. Memang stay ada lah. Dah turunkan anak tangga menuju ke bahagian dapur. Prak! Bunyi cawan pecah. Bertaburan dekat atas lantai simen. Bam! Bunyi pukulan pada peti sejuk. Bunyi lagi. Kaca berderai lagi. Prak! Berbunyi lagi dengan bunyi peti sejuk. Bam! Seolah-olah macam peti sejuk tu dipukul dengan kayu. Kayu atau tongkat. Dia mula terfikir tau. Sebab anak dia ada cakap atuk tu pegang tongkat kan. Jadi Azlan cakap ada ke orang kata berkaitan dengan perkara tu. Azlan masa tu dia berbaring. Dia terus terlompat terduduk dekat atas tilam. Sebab dia terlalu terperanjat bila dia dengar sesuatu sedang pukul peti sejuk mereka berulang-ulang kali. Malah bila didengar bunyi yang terakhir tu, bunyi yang sangat kuat seolah-olah macam peti tu memang dah kemek gila lah kalau difikirkan. Prak! Bunyi cermin aku pecah berderai pula menyambung-nyambung. Dipukul dengan sesuatu benda seolah-olah macam tu lah. Ya Allah, tolonglah kami. Azlan dia berdoa sambil menggigil-gigil. Ya Allah, kau tolonglah kami, ya Allah. Macam tu. Dalam pada Azlan terketar-ketar dekat atas tilam,
mata dia dapat melihat dengan jelas satu wajah perempuan tua yang seakan-akan memakai telekung menjengukkan kepala dia menembusi papan dinding bilik tidur mereka. Sama tak macam apa yang anak dia Azlan ngigaukan tadi? Azlan dia menjerit lah. Lepas tu dia melompat dan dia buka lah suis lampu dalam bilik tidur mereka tu. Sebelum tu, lampu memang dah ditutup. Azlan dia cuma pasang lampu dekat luar bilik mereka sahaja. Macam tu lah kebiasaan dia buat. Tapi bila kejadian tu berlaku, Azlan cepat-cepat buka lampu. Suara jeritan Azlan tu menyebabkan Ayu yang sedang lena tidur kat sebelah dia pun turut terjaga. Kenapa bang? Kenapa bang? Kenapa? Tanya Ayu. Tak ada apa. Tak ada apalah. Abang ngigau je tadi. Abang ngigau je, jangan risau. Tak ada apalah, Ayu tidurlah, kata Azlan sambil dia rebahkan balik badan dia. Masa tu dia agak menggigil tapi dia rahsiakan kepada Ayu. Azlan dia terlena tanpa dia sedar sampai ke subuh hari. Dia, isteri dia semualah terlena. Dia pun tak tahu bila masa dia terlena. Bila dah sampai waktu siang keesokan harinya lah, tiba-tiba lebih kurang pukul 10 pagi, sebuah kereta peronda polis berhenti dekat depan rumah sewa Azlan. Kemudian turun 2 orang anggota polis dari kereta peronda tu. Anggota polis tu berjalan menuju ke rumah Azlan. Salah seorang daripada mereka tu mengetuk pintu rumah Azlan sambil bagi salam. Ayu dia buka kelah pintu. Bila dia buka pintu, anggota polis tu dia terangkanlah kepada Ayu maksud kedatangan mereka. Ayu dipanggilkan Azlan yang berada dekat tingkat atas. Jadi bila Ayu dah panggil, Azlan pun turunlah ke bawah. Lepas tu Azlan pergilah jumpa dengan anggota polis tu. Dia bersalam apa semua, bertegur dengan anggota polis tu kan. Maaf Encik, kedatangan kami ke rumah Encik bertujuan untuk meninjau keadaan sebenar. Kami mendapat berita keluarga Encik ni sering diganggu oleh... Belum sempat anggota polis tu menghabiskan percakapan dia tu, semua mereka, Azlan, Ayu dengan kedua-dua anggota polis tu terkejut, tergamam bila mereka tengok baju kurung milik Ayu ni melayang-layang, berlega-lega terbang mengelilingi dapur sambil melayang-layang di udara. Kedua-dua lengan baju tu bergerak tau. Kepak-kepak bergerak gitu. Baju bergerak tu menuju ke arah mereka. Ayu menjerit lah. Lepas tu dia lari keluar daripada rumah dia. Dia pergi menyorok di sebalik polis-polis tu. Macam ni lah keadaannya Encik, kata Azlan kepada kedua-dua anggota polis tersebut. Azlan melihat salah seorang anggota polis tu sedang menulis sesuatu dalam sebuah buku nota yang dibawa bersama dia. Buku nota tu dipanggil pocket book. Maaf Encik, kata anggota polis tersebut. Kami tak dapat membantu Encik dalam kes seperti ni. Ianya berkaitan gangguan makhluk halus. Adalah lebih baik Encik Azlan mencari mana-mana bomoh atau perawat untuk menyelesaikan masalah Encik ni, kata anggota polis tersebut sambil mata mereka ni memandang dan mengekori kepada baju kurung yang melayang-layang dekat dapur. Dan baju kurung tu kan tadi menuju ke arah mereka, keluar nak mengikut pintu di mana mereka berada. Kesemua mereka ni mengelak bila baju tersebut melayang-layang dan menuru keluar rumah. Jadi mereka ni dah hilang entah ke mana. Mereka tu polis tu lah. Bila baju tu dah menghampiri semua, dah tak tahu dah ke mana. Rupanya mereka dah pergi ke kereta peronda mereka. Mereka memang nak bergerak, nak meninggalkan rumah tu. Terpinga-pinga lah Azlan dengan Ayu stay dekat rumah tu. Azlan dia garu-garukan kepala dia. Dia jadi kebingungan tau. Dia ajakkan Ayu ni masuk ke dalam rumah dia. Ayu, jomlah kita kemas-kemas pakaian. Kita balik je ke Taiping sekarang juga, kata Azlan pada Ayu. Jom bang, jom. Balas Ayu beria sangat-sangat. Lepas tu dia rasa happy. Kita balik kampung lah bang, dia kata macam tu. Dia ceria apabila Azlan ni offer nak balik ke kampung. Lepas tu dia pergi susun-susunkan pakaian dia sebab takkan dia nak balik selai sepinggang. Jadi dia masukkan pakaian dia tu dalam beg. Sambil Ayu dia masukkan pakaian dia yang dah dilipat dengan pakaian yang belum berlipat ke dalam beg, Azlan dia ke bilik air, dia nak mandi. Bila dia dah selesai mandi, Azlan dia naik ke tingkat atas, dia bawa turun siap-siap beg pakaian yang besar dan dia letakkan di tingkat bawah. Dan dia naik semula ke atas, dia nak pakai pakaian, dia nak bersiap-siap.
Sedang mereka bersiap-siap tu, "Bang, bau macam benda terbakar," kata Ayu. "Han turun tengok jap dekat bawah tu," kata Ayu lagi. Azlan pun dia turunlah ke bawah. "Allahu Akbar, Allahu Akbar," tempik Azlan. "Kenapa bang? Kenapa?" tanya Ayu sambil dia meluru turun ke bawah. "Ya Allah," kata Ayu sambil terduduk dekat atas lantai simen. Dia menangis bila dia terpandang beg pakaian mereka tu dah hangus terbakar. Semua hangus terbakar. Tak apalah Ayu," kata Azlan sambil dia papahkan Ayu berdiri. Lepas tu mereka pergi naik ke tingkat atas di mana anak-anak mereka berada. "Tak perlulah kita nak mengemas pakaian bagai, kita balik selai sepinggang je ke Taiping," kata Azlan tersekat-sekat dalam nada perasaan yang agak sedih dan agak kecewa. Maka mereka pun turunlah ke tingkat bawah, terus masuk ke dalam kereta. Sewaktu mereka nak tinggalkan rumah sewa Azlan tu, Azlan disempat melambai-lambaikan tangan kepada jiran dia yang dia kenal. Itulah kali terakhir mereka melihat Azlan dekat kampung tu. Berselang 5 bulan kemudian, Azlan dia kembali semula ke rumah sewa dia. Dia nak ambil segala jenis barang-barang dia, pakaian dia, semualah barang-barang dia. Lepas tu dia nak pergi ke rumah tuan rumah dia, rumah sewa tu. Dia nak menjelaskan baki sewa rumah dia tu yang belum dilangsamkan. Bila tuan rumah tu tanya pada dia, kenapa balik ke Taiping dalam masa yang sangat lama? Azlan diceritakanlah sewaktu perjalanan nak balik ke Taiping, mereka mengalami kemalangan jalan raya. Isteri dia meninggal di tempat kejadian dan dia sendiri pun cedera parah. Macam mana dengan barang-barang dapur macam mesin basuh, peti sejuk, meja makan dan sebagainya? Tanya tuan rumah. "Nanti saya datang ambil." Azlan kemudiannya dia bersalaman dengan tuan rumah, lepas tu dia tinggalkan rumah. Bila dia dah masuk kereta semua ngongek-ngongek, dia tinggalkan perkarangan rumah tuan rumah sewa dia tu. Itulah kali terakhir tuan rumah sewa dia tu melihat Azlan, dan semenjak tu Azlan dah tak datang lagi ke rumah tersebut, malahan ke rumah tuan rumah sewa dia tu. Sama ada dia nak datang ke kampung tu juga pun memang tak wujud, tak nampak pun dia dekat kampung berdekatan tu, tak ada. Jadi barang-barang dia tu memang terbiar je dekat rumah sewa dia tu. Dan dengan ihsan daripada tuan rumah, dia biarkan barang-barang Azlan tu tersimpan dalam stor. Malahan barang-barang tu dijaga dengan sangat baik. Sebab dalam fikiran dia, Azlan ni mungkin nak datang ambil lagi barang dia, tapi tak tahu bila. Tapi memang tak datang. Segala-galanya jadi misteri yang tak terjawab. Kemana menghilangnya Azlan? Apa kesudahan berkenaan gangguan-gangguan yang dialami oleh Azlan? Segala-galanya jadi misteri yang memang betul-betul tak terjawab sampai hari ini. Tapi yang pasti, ianya berlaku selepas Azlan membunuh babi tunggal dekat hutan tempat dia bertugas. Itulah apa yang dikongsikan oleh subscriber ni, pengalaman sebenar yang berlaku. Setakat tu saja perkongsian untuk kali ni. Apa yang baik sama-sama kita ambil, jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil, jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, yang tak elok jangan ikut. Terima kasih korang kerana stay tune dengar dari awal sampai akhir. Kalau korang ada kisah-kisah seram nak dikongsikan, korang boleh DM pada Cengkih Channel. Dan sekali lagi akak ucapkan terima kasih atas support korang untuk Cengkih Channel. Bye, Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye, Assalamualaikum.